سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Beriman yakni mengaku putus di hati dengan qadarnya, dengan ketentuan Allah yang bersifat dan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Baiknya baik qadar, baik datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah, dan jahatnya jahat qadar, jahat datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Artinya bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok seperti ta'ah atau keji jahat seperti maksiat, sekalian perkara hasil ia berlaku ia iskan perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah perbuat atas muwafaqah, atas bersetuju, atas berbetulan selaras kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Allah yang memutuskan segala-gala perkara pada azal selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku adalah datang dari ketentuan Allah, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku Allah menentukan pada azal. Apa yang berlaku Allah mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Mengetahui Allah Ta'ala akan barang yang ada di daratan dan di lautan, dan gugur sehelai daun dan tidak gugur sehelai daun, melainkan Allah mengetahui. Wala habbatin min zulumati wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Surah Al-An'am ayat yang ke-59. Dan tidak gugur sehelai daun melainkan Allah mengetahui, dan tidak gugur sebutir biji pada kegelapan malam, dan tidak gugur yang basah, dan tidak gugur yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan kesemuanya tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang nyata.
tidak gugur walaupun hanya sebutir biji di dalam kegelapan bumi, melainkan kesemuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Barang yang tertulis di Lauh Mahfuz adalah barang yang telah ditentukan, dikehendaki oleh Allah Ta'ala pada sedia kala. Walaupun hanya gugur sehelai daun, walaupun hanya gugur sebutir biji pada kegelapan bumi sekalipun, kesemuanya Allah mengetahui, kesemuanya tercatat di dalam catatan malaikat di Lauh Mahfuz, kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Ini rukun iman kita yang keenam. Kita kira-kira capu nak selesai dah, cuma ulang-ulang gitu je lah. Jadi hak kelas terdahulu pergi kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabii dan tidak ada perkara yang berlaku secara turut, secara tumpang. Tabi'inya contoh macam mana? Secara semula jadi pisau memutuskan, secara semula jadi api menghanguskan. Wak misal pisau, wak misal api ni contoh je. Kipas menyejukkan, aircon menyejukkan, nasi mengenyangkan, air menghilangkan dahaga, pakaian menutupi aurah, panah mengeringkan pakaian, obat menyembuhkan penyakit kita, semualah. Matahari menyuburkan pokok, matahari menyebabkan pokok tu jadi hijau. Ini hak zahir ni. Kalau berpegang ke semua tu berlaku secara tabii, semula jadi, bukan Allah yang melakukan, itu kafir ijma' ulama'. Tapi misalnya pisah api. Jangan nampak tu je. Segala-gala perkara. Cermin mata secara tabii menerangkan. Secara tabii, secara semula jadi. Sebab apa? Sebab kita tambah dah power di cermin mata kita. Bila tambah power di cermin mata kita, secara tabii, secara semula jadi, cermin mata yang bertambah power itulah yang jadi kita nampak. Pegangan ni, ini semua cerita pegangan. Berlaku secara semula jadi, pegangan. Kalau kita duduk cakap tu, orang mudah tu, waktu cakap asbab je. Macam cakap cerita mengelepas ilmu sains tu lah. Cakap asbab. Ilmu apa? Sains rumah tangga. Mengelepas tu, memasak tu. Itu pun cakap asbab. Gula memaniskan, garam memasingkan. Lepas tu rempah-rempah apa semua tu, itu panggil bercakap asbab belaka tu. Yang jadi manis Allah buat, yang jadi masing Allah buat. Hak sedap-sedap jadi tu Allah buat, bukan rempah-rempah, bukan. Tapi cakap gitu, cakap asbab orang panggil. Hak bahan-bahan yang digunakan. Siapa tahu masuk pula, masuk cara gini, buka api kuat ni. Jangan buka api kuat sangat, dan api kuat sangat tak ada masuk molek. Ni api ke yang bagi bekas? Dak, tu cakap asbab, tak ada salah tu. Ni faham molek ni, tu cakap asbab. Cerita bab tanaman, cakap asbab juga. Cerita bab baiki, pomeng tu lah. Baiki alat elektrik ke, baiki kenderaan ke. Dia cakap ke mana? Ni peti sejuk ni dia punya motor apa? Dia punya gas habis, dia punya motor dia terbakar. Hak mesin basuh ni, motor dia terbakar. Tukar comel. Sebab apa? Tukar motor baru. Gitu? Biar bukan? Tak. Cakap asbab. Pegangan segala yang berlaku Allah yang buat. Baiki motor, baiki kereta gitu juga. Buat macam mana pun selagi mudah tukar hak ni sekarang ni takkan jadi moleknya. Selagi muat warna pun wayar ni
Wayar ni putus dah ni. Tukar mana pun tak jadi apa. Sama wayar tu baru jadi. Hak pemain motor, pemain kereta cakap balas mana? Ada tak Allah? Allah ada tak? Itu cakap asbab. Pegangan tetaplah segala-gala perkara. Macam sebut ngelepaskan, cakap asbab dalam pekoh pun cakap asbab. Dan kita tasawuf pun cakap asbab. Dan tasawuf pun cakap asbab juga. Racun yang membunuh dalam kitab Minhajul Abidin. Racun yang membunuh dalam kitab Hikam Syarahan Taqu Pulamani. Dan kitab Minhaj, racun yang membunuh ni kita makan makanan yang haram. Dan kitab Hikam, racun yang membunuh kita bersahabat dengan ahli dunia. Diumpamakan dengan racun yang membunuh. Hidup mati Allah buat. Bukan racun yang boleh bekas. Itu kata racun yang membunuh, itu panggil sandar kepada asbab. Ada. Itu semua sandar kepada asbab. Ada. Kalau kita pekoh banyak, sandar pada asbab. Isnad majazi saja. Dan kita tauhid pun gitu juga. Qudrah yang mengadakan, iradah yang menentukan, ilmu yang mengetahui, sifat qudrah yang mengadakan. Itu bukan hakiki gitu tu. Itu dipanggil isnad majazi. Sandar kepada sifat qudrah yang mengadakan, sandar pada sifat iradah yang menentukan, sandar kepada sifat ilmu yang mengetahui. Itu isnad majazi sahaja. Hakikinya yang mengadakan Allah, Tuhan. Tuhan yang mengadakan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan qudrah. Tuhan yang menentukan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tuhan yang mengetahui. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Itu kata qudrah yang mengadakan, iradah sifat yang mengadakan, sifat qudrah. Isnad majazi kalau berpegang dengan zat, dengan diri qudrah, itulah yang mengadakan, bukan Tuhan yang mengadakan, kafir. Kalau berpegang diri qudrah tu, zat, diri, sifat qudrah tu yang mengadakan, tu kafir. Lepas tu kita kata qudrah mengadakan, itu panggil isnad majazi. Sandar kepada sifat qudrah. Tapi hak sebenar-benarnya pegangan kitanya, Tuhan, Allah yang mengadakan. Allah mana? Allah yang bersifat dengan qudrah. Ya kita cakap tu kadang-kadang. Siapa buat? Rang kita lah buat. Rang buat. Tenaga. Rang kita buat. Kita duduk diam je. Buat rang. Gitu. Sekarang ni siapa buat? Rang buat ke kita buat? Saat ni kata rang buat. Hak hebat laginya, buat dengan mulut. Tu hebat lagi. Buat dengan mulut. Buat mana dengan mulut? Mulut ni bukan buat kerja. Mulut ni cerita. Mulut ni. Buat dengan rang buat. Mulut buat. Aduh. Hakikinya bukan hak cerita zahir kita ni. Yang buatnya kita. Kita mana ni? Kita yang ada rang. Kita yang ada sifat qudrah. Bukan rang tu yang buat. Kalau rang buat senang. Kita duduk situ. Rang, buat rang. Aku nak duduk diam je. Biar rang je buat. Tenaga buat. Sifat tak boleh buat. Yang buatnya kita. Kita mana? Kita yang ada sifat tenaga tu. Rang, energi tu ada dengan kita. Baru boleh buat. Mana yang buatnya? Kita. Tapi sandar kepada rang. Sandar majazi je tu. Sebenarnya kita yang buat. Itu pun majazi juga. Hakikinya Allah yang mengadakan. Maknanya dan kita tauhid pun sandar qudrah yang mengadakan. Yang dengan dia dengan qudrah mengadakan. Qudrah mengadakan. Ada. Allah yang mengadakan. Allah yang bersifat dengan qudrah. Dan kata qudrah mengadakan, itu dipanggil isnad majazi belaka tu.
Isnad majazi. Lini alhamdulillah lah. Keluar isnad majazi. Oh, hebat orang kita. Isnad majazi, retilah isnad majazi. Sando sementara kepada asbab. Hakikinya Allah buat segala keesaan pada perbuatan kita mentauhidkan Allah. Duk cakap pisah ke api tu, terutama sekali obat ke, itu hanya isnad majazi, sando kepada asbab. Hak saya sebut tadi, berpegang di akidah. Perkara tu berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Ni berpegang di akidah ni, hak tu kafir ijma' ulama. Tak ada orang pegang seumpama ni. Bahkan pernah dia duduk royak lah, saya ustaz memang saya pegang gitu. Lama ke ni memang pegang asbab secara semula jadi. Yang bekah pegangan dah gitu. Sebab zahirnya gitu. Tahu? Zahir pisah. Daripada kecil lagi. Mak kita duk royak, jangan main pisah. Luka. Putus jari tu. Tengok. Memanglah. Cakap mulut pisah, tengok kok zahir pun pisah, yang memutuskan, yang melukakan. Allah yang memutuskan, Allah yang melukakan. Ini ghaib, tak nampak. Buktikan Allah yang memutuskan. Nak buktikan macam mana? Ini benda ghaib. Jadi macam mana nak berpegang Allah yang memutuskan? Itu kata kena tanam ilmu akidah daripada budak lagi. Kalau tak tanam dengan akidah, akhirnya berpegang. Ni akidah ni, berpegang. Ni, di kepercayaan kita ni, pisau itulah yang memutuskan. Tapi ijma' ulama tu. Jadi dia pun royak lah. Gitulah dia lama kening. Bertaubah dengan Allah subhanahu wa ta'ala lah. Kemudian saya ada tanyalah. Tok Guru. Berkaitan dengan pegangan tadi itulah. Berlaku secara tabi'i. Tu kata tak mungkin. Kita orang Islam semayang bang, tak mungkin berpegang gitu. Tu dia cakap asbab je. Sekarang ni dia royak pegangan dia. Tu gua tak percaya. Tu royak benda saya. Jadi panggil dia mari jumpa dengan Baba. Baba nak tanya diri. Mana mungkin kita orang Islam berpegang benda tu berlaku cara tabi'i. Itu hanya cakap asbab je. Pisah memutuskan, api menghanguskan. Tu cakap asbab. Tapi masalah sekarang dia royak, dia pegang gitu. Tak percaya tu. Dia nak panggil bawa jumpa dengan dia juga. Dia nak tanya sendiri. Sebab apa? Tak mungkin kita orang Islam yang bang ni nak pergi pegang dengan akidah yang kafir tu. Dan memang orang ni orang semayang bang. Tapi dia royak itu pegangan dia. Bukan kita hukum percakapan asbab dia. Tu gua dah cari. Sebab apa? Tak mungkin. Sebab tu gua orang Fatani ni akidah mereka jak budak pergi mereka ngaji. Jak budak pergi. Daripada budak mereka ngaji bab akidah sifat 20 di majlis surau mereka, di sekolah-sekolah mereka. Jadi bab ni bab tak ada benda begini ni, benda yang asah je. Tu aku tak percaya. Tu bukan pegangan tu cakap asbab. Masalah dia royak, dia berpegang gitu. Dah zahirnya gitu kan. Kalau berpegang berlaku cara tabi'i, itu kafir ijma' ulama. Kalau berpegang putus tu secara semula jadi dengan tajam yang Tuhan letak situ. Sebut dah tak kali. Api menghanguskan dengan panah Tuhan letak situ. Nasi mengenyangkan dengan kekuatan di nasi itu apa benda tak tahulah. Tuhan letak situ. Obat menyembuhkan sendiri, bukan Allah yang menyembuhkan, tapi dengan khasiat yang Tuhan bubuh di obat. Ini khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Ini tak ijma' kata kafir ni. Sebab dia ada kait dengan Allah. Tajam mari mana tu? Allah. Panah mari mana tu? Allah yang jadikan. Khasiat dia obat mari mana? Allah yang letakkan. Jadi dia ada kait dengan Allah. Jadi pandangan muktamad tak hukum kafir. Tapi ini akidah yang sesat, akidah yang dosa besar, semaya bang tak ada pahala. Walaupun tak hukum kafir sekalipun. Hak ni lah saya pernah sebut dalam kelas. Mana kalau bercakap lah, tak ada sandar ke Tuhan. Apa panggil apa? Cakap bebas sangat.
Oh, kena molek obat. Oh, telang obat tu suti patutlah mahal sangat. Oh, power sungguh obat tu. Jadi sungguh. Telang suti memang beza lalu dah. Tengok. Tak ada langsung. Alhamdulillah kita tak ada langsung. Kita nak hukum. Tu cakap asbab. Tapi serum dengar tu. Kalau mau makan obat ni, sahih, pasti sembuh. Wajib sembuh. Kau ni pula tu. Tu hukum adat lah pula. Hukum adat hak ngedia. Dia makan sembuh, dia makan sembuh, dia makan sembuh. Makan obat tu ni. Sembuh. Obat ni kalau makan wajib sembuh. Sahih sembuh, pasti sembuh. Wajib sembuh ni mana ni? Wajib adat. Hak syarak Allah menyembuhkan tu akidah. Kan kita ada hukum syarak, hukum akal, hukum adah kan. Dia ada wajib adah, dia ada mustahil adah, dia ada haruh adah. Nah kita dia misal makan banyak wajib kenyang. Tak makan mustahil kenyang. Makan sikit haruh kenyang. Sebab makan sikit ni kadang-kadang kenyang sebab perut pun dak kosong mana. Time perut kosong makan sikit dak kenyang-kenyang, dak cukup. Jadi makna kadang-kadang kenyang, kadang-kadang dak. Jadi makan sikit haruh kenyang. Tapi kalau 2 pinggang, 3 pinggang wajib. Wajib kenyang, mesti kenyang, sahih kenyang, pasti kenyang. Itu hukum adah. Itu kan pegangan. Pegangan kita tetap dah keesaan pada perbuatan. Tapi ada orang kata seru mustahil. Nak royak kata wajib kenyang, pasti kenyang. Kita royak gitu. Ada bendanya. Wajib kenyang. Kena molek 2 pinggang, wajib kenyang. Jadi dia kiadat dia lah. Makan obat, mesti. Itu hukum adah dia panggil. Apa kita pergi cakap tu jadi macam mana ni? Tak jijak sikit orang panggil. Tapi yang kita menghukum. Ada satu orang tu cakap comel. Dengar kok Zuhir comel. Alhamdulillah. Semenjak makan obat tu dengan izin Allah jadi sembuh. Ni baru cakap comel. Alhamdulillah. Semenjak makan obat tu dengan izin Allah jadi sembuh. Comel. Dia tambah pula Allah mengizinkan obat menyembuhkan. Sebab Allah letak dah di obat tu ada dia punya khasiat dia. Jadi bukan Allah menyembuhkan. Allah mengizinkan obat yang Tuhan jadi dah khasiat bagai-bagai tu yang menyembuhkan. Tu akidah yang khilaf ulama tadi kafir ataupun dosa besar. Sama dengan Allah mengizinkan pisau yang Tuhan letak dah tajam tu memutuskan. Tuhan sudah mengizinkan api yang Tuhan letak kepanasan tu menghanguskan. Samalah. Bukan Allah yang buat. Allah letak khasiat di obat. Obat ni dia ada bahan-bahan dalam tu. Dia bukan getek buat makan obat. Bukan. Macam contohlah hak pemakanan tu dengan habbatus sauda ke, dengan minyak zaitun ke, dengan khurma ke, dengan kismis ke, orang sekarang ni kaji. Di situ tu ada apa tu? Ada dia punya khasiat. Siapa yang jadikan khasiat tu? Siapa yang letak khasiat di situ? Allah yang letak. Allah yang jadikan. Sampai masa khasiat tu yang menyembuhkan kita. Allah yang menyembuh. Tak. Allah mengizinkan khasiat tu menyembuhkan. Hak ni khilaf ulama ni kafir ataupun dosa besar ni. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Sebab tidak keesaan pada perbuatan. Perbuatan Allah hanya setakat letak tajam di pisau, letak panah di api, letak khasiat di obat. Lepas tu siap kerja Allah. Lepas tu kerja makhluk pula. Tajam yang Tuhan letak di pisau tu panggil makhluk. Panah yang Tuhan letak di api tu panggil makhluk. Khasiat-khasiat yang ada di obat, khasiat-khasiat yang ada di pemakanan, itu dia panggil makhluk Allah. Jadi akhirnya makhluk yang bukan. Tapi makhluk pun Allah yang jadikan tajam tu. Allah yang jadikan panah tu. Allah yang letak khasiat tu. Kemudian Allah mengizinkan. Hak makhluk tu pula yang bekah. Ini khilaf ulama ni.
kafir ataupun dosa besar. Cakap molek dah dengan izin Allah. Dia dengan izin ni ialah kalau kita sama kita sebut kata dengan izin, kita tak buat. Faham tak? Kalau dengan izin kita tak buat. Dia buat tu siapa yang izinkan? Siapa yang benarkan? Saya yang izinkan. Saya buat ke tak? Tak buat. Dia buat. Tapi saya izinkan. Ibu bapa izinkan anak pergi. Melawat ke apa ke? Ibu bapa pergi ke tak? Tak. Dia mengizinkan. Jadi perkataan mengizinkan pun kena faham molek ni. Pernah dalam satu, saya mengajar tu dalam FB, tahu ada orang tanya. Orang tanya, apa makna dengan izin Allah? Berlaku perkara tu. Ada orang lain turun jawab. Dengan izin Allah dengan makna Allah yang buat. Pandai dia. Gitulah. Dengan izin Allah dengan mana Allah yang buat. Jangan pergi dengan izin Allah, Allah mengizinkan. Makhluk Allah tu pula yang membukah. Tu makna tidak keesaan pada perbuatan. Bukan sekalian perkara perbuatan Allah. Kalau gitu tak ada kerja Allah lah sekarang ni. Dah tajam tuan letak dah dipisah. Panas tuan letak dah di api. Kekuatan apa di kipas di ekor tuan letak belah kedah. Kekuatan di nasi tuan letak dah. Lepas tu Tuhan tak buat dah lah. Maka bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan. Kalaulah Allah letak apa-apa di perkara tu, kemudian Allah mengizinkan hak Tuhan letak tu pula yang memainkan peranan. Banyak Allah tak ada kerja dah lah. Wala Allahnya wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan dia. Keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cakap dengan izin tu mana apa? Allah yang buat. Allah yang buat. Itu makna dengan izin Allah. Bukan dengan izin Allah dengan makna Allah mengizinkan khasiat di obat, di pemakanan, menyembuhkan kita. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Itu akidah yang khilaf ulama. Kalau Allah mengizinkan dengan mana Allah benarkan. Bukan Allah yang buat, khilaf ulama tu. Akidah sama ada kafir ataupun dosa besar. Dan tidak ada perkara yang berlaku secara illah dipanggil secara taklil, secara turuk. Gerak tangan Allah yang gerakkan. Di saat tangan bergerak, cincin bergerak, Allah yang gerakkan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat misal cicing. Dia pesang illah ni banyaklah zahir dia. Bergerak tubuh, maka banyak benda yang di tubuh kita bergerak. Kita bergerak tubuh dengan cermin mata, dengan rata, dengan gelang, dengan cincin, dengan kopiah, dengan pakaian, semuanya bergerak. Apabila tubuh kita bergerak, digerakkan oleh Allah. Yang semua di tubuh kita tu Allah yang gerakkan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah menggerakkan tangan, cincin bergerak secara tumpang turuk pegangan ni. Allah hanya menggerakkan tubuh. Yang ada di tubuh tu bergerak secara tumpang turuk automatik yang bukan Allah gerakkan. Itu kafir ijma' ulama. Adapun kalau Allah gerakkan tangan, Allah mengizinkan tangan tu pula menggerakkan cicing. Allah menggerakkan tubuh, Allah mengizinkan tubuh tu menggerakkan apa yang di tubuh. Tapi bukan Allah yang gerakkan cicing, bukan Allah yang gerakkan benda yang di tubuh. Atau khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Pegangan kita tak, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Ini pegangan. Cakap macam sebut tadilah, cakap asbab. Kalau contoh kita kata, mari mana sapah tu, mari mana lupa tu, air bawa. Air bawa. Kalau kita kata air naik musim hujan, air pun surut. Maka tinggallah sapah, tinggallah lupa. Sapah lupa tu mari mana tu, air bawa.
turun air. Turun air. Tu cakap asbab. Pegangan kitanya, air bergerak, Allah yang gerakkan. Sampah bergerak, Allah yang gerakkan. Lumpur bergerak, Allah yang gerakkan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar zarah pun tiada yang berlaku melainkan perbuatan Allah sesat. Tapi kalau Allah hanya menggerakkan air, kemudian sampah dan lumpur bergerak secara otomatik, tumpang turuk air yang digerakkan oleh Allah, itu kafir ijma' ulama. Allah menggerakkan air, kemudian air yang digerakkan oleh Allah itulah pulaknya yang menggerakkan sampah dan lumpur, itu khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Kalau Allah hanya menggerakkan air, kemudian sampah, lumpur bergerak, tumpang turuk, otomatik sekaligus, sekali arung dengan air yang Allah gerakkan. Tapi bukan Allah yang lagi gerakkan. Itu kafir ijma' ulama. Ini pegangan. Pegang kitanya sekalian perkara. Tak sudut tanya apa-apalah. Sekalian perkara. Yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Hak bercakap asbab, ulang macam kali dah. Hak berkaitan dengan ingatan di hati tak timbul. Ingatan di hati tak timbul pun Allah. Itu hati orang awam, tak ada salah apa-apa pun. Di ingatan hati kita kok, kita belakalah. Kita belaka. Hak tu kita. Ingatan di hati. Tapi di pegangan kita tetap dah. Segala yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali dicampur pula antara pegangan dengan ingatan. Ialah contoh masuk tu nah. Ingatan di hati kita kok tak ada dah lah. Garam, gula, hak tu jadi sedap tu. Lepas tu tukang masak pula mahir. Hak tu jadi sedap tu. Kalau tanya, siapa masak? Tengok pula. Ambil tukang mana ni? Tukang masak import. Import dah. Tukang masak import ni. Jauh mari tukang masak ni. Bukan tukang masak barang-barang ni. Tukang masak import mari. Sebab tu sedap ni. Lepas tu dia punya bahan-bahan yang digunakan tu pula. Yang main bahan-bahan tu. Panggil apa tu? Tu cakap asbab. Lepas tu ingatan di hati. Memanglah bahan tu lah. Tu ingatan di hati bahan tu. Yang jadi bubuh cukup bahan, sedap rasa, maka sedaplah hak dimasak tu. Ingatan di hati pun pergi kepada bahan yang digunakan. Itu hanya hati orang awam, tak ada salah apa-apa pun. Pegangan kita yang berlaku tidak ada, melainkan kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemua berlaku perbuatan Allah. Jadi ingatan hati, lupa akan Allah, itu hati orang awam. Jangan duk capur. Masak sedap-sedap. Maknanya, ni saya pernah dengar, tajuk pemantapan akhidah tajuk. Tapi dia ajar karut. Dia ajar capur dengan ingatan. Masak, kemudian ingat di hati kitanya, garam itulah bahan utama. Dia kata, garam bahan utama. Masak ni garam ke bahan utama? Dia kata garam bahan utama. Jadi masak sedap ni garam. Ingat di hati kita garam. Syirik kepada Allah dibubuh. Allah. Ni. Tajuk pemantapan akidah. Tapi dicampur aduk antara i'tiqadiyun, pegangan, dengan syuhudiyun. Syuhud di basirah, maqam awliya, maqam ihsan, itu cerita lain dicampur. Di dalam pengajaran itu banyak. Banyak. Kalau rasa di hati kita, rasa di hati asbab, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa ni? Tidak merasai Allah Ta'ala, tidak menjawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid teori je dia kata, bukan amali. Allah pun dia bawa. Bawa kereta. Bawa kereta sedap.
Masjidih dia kata. Berasa macam mana? Berasa stabil lah. Kalau bawa kacir, bawa kacir boleh 100 ke? Mana kau? Kacir bawa 100. Kalau Mercedes bawa 100? Mercedes bawa 100 tak rasa apa. Kalau kacir bawa 100, boleh ke 120 ke? Tengoklah. Mana? Gagah habislah. Kalau ada kecemasan pula, kalau Mercedes berik ke mana? Kalau kacir berik ke mana? Jadi bawa Mercedes ni sedap. Sedap apa sedap ni? Mercedes. Lupa Allah yang buat sedap. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat sedap tu Allah, bukan kereta Mercedes. Yang jadi duk sedap tu Allah, bukan kereta kacir. Ni pun orang noh ni. Ni ada rakaman pengajaran ni. Pakai comel macam orang pondok juga. Dan kata duduk pondok juga. Ni masalah. Bawa kereta pula. Bawa kereta jalan highway. Bawa kereta jalan highway dengan jalan biasa. Jalan biasa ni jalan persekutuan apa panggil? Lebuh raya ni jalan persekutuan. Kalau lebuh raya kan steady kan. Sebab apa? Jalan steady je. Kalau kita lalu jalan tak ada tu ni, mana jalan dia? Dengan selekornya, dengan simpang dia banyak. Jadi kita sedap dok. Tak sedap lah sebab dengan selekor lagi, dengan lubang-lubang lagi. Tapi kalau kita nak highway sedap. Sebab apa? Sebab jalan straight. Selekor pun selekor gitu je. Maknanya tak ada simpang-simpang pun tak ada. Puasa sedap. Jadi nak highway puasa sedap, highway lah. Masuk jalan biasa, puasa tak sedap, jalanlah. Syirik kepada Allah. Sebab yang buat sedap bukan highway, yang buat tak sedap bukan jalan biasa. Allah yang buat sedap, Allah yang buat tak sedap. Lupa akan Allah, syirik dibubuh. Allah kata dia ni. Tak ada orang tak syirik lah jawapan dia kau. Macam masuk tadi lah. Garam. Garam. Garam itulah yang ingatan di hati kitanya. Garam itulah yang menjadikan masakan kita tu sedap. Syirik kepada Allah. Sebab garam tak boleh bekas. Yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan awak mudah-mudah nak mensyirikkan. Ada pula orang jo duit banyak dalam bank. Berasa sedap kita hatinya. Tak berasa yakin dah. Masa depan kita terjamin. Tak susah dah simpanan banyak. Sedap dah rasa yakin dah. Simpanan banyak. Syirik macam MCA, MSC penyembah berhala. Allah. Apa benda aja ni? Syirik macam MCA, MSC penyembah berhala. Syirik apa tu? Semua berhala tu syirik apa? Syirik jali lah, kafir. Kini kerana ada duit banyak dalam bank, kita pun yakin. Di masa hadapan kita ni tak susah dah. Bukan yakin pegangan kita tu yang menyenangkan kita Allah. Tapi yakin kita ni hati kita duk gantung ke asbab. Macam tadilah. Kalau kereta tu sedap, dak using kita. Yakin. Kereta pula tayar baru servis. Sedap pecuk ke? Berapa tak sedap bimbang Mercedes ni. Tayar baru tukar ni. Tengok. Hati mana apa? Yakin kepada Mercedes tu. Yakin kepada tayar. Bukan berpegang Mercedes tu bekas. Kan kita biasa cakap kan, warna mu. Yakin berjaya ke tak? Yakin. Yakin berjaya. Ke mana? Ada keyakinan tak? Kita kena ada keyakinan. Motivasi tu kan. Kita kena ada keyakinan. Kita yakin berjaya. Berjaya ke tidak Allah buat. Tu yakin tu pandang asbab je. Dah hati tu, hati gantung pada asbab, hati orang awam. Gitulah. Kan? Anak makan gaji sedap belaka. Anak makan gaji belaka dah.
Kita sebagai ibu bapa, tak bimbang dah. Ekonomi kita masa hadapan. Syirik macam penyembah tuk pekong. Ini semua ada dalam rakaman ni. Mana mak ayah? Hak anak-anak dilepas belah kedah. Makan gaji sedap belah kedah. Kerja tetap belah kedah. Macam mana hati mak ayah ni? Tak susah dah. Tu tiap-tiap bulan dah. Mana untuk belanja akan datang, untuk ekonomi akan datang tu ada masalah dah. Mana hati kita ni buat memang tak bimbang dah. Syirik macam penyembah tuk pekong. Ini karuk belaka ni. Ini benda yang bawakan bukan kecil-kecil punya orang. Ini semua mana? Public figure apa panggil? Orang-orang yang memang diagung-agungkan, diangkat-angkatkan. Ajar seumpama tu. Tu karuk belaka tu. Tu karuk belaka tu. Mari mana tu? Yang pertama, dia tak, ilmu akidah dia tak kemah. Yang kedua, dia pergi mengaji kitab-kitab hakikah. Cerita bab hak ni. Hak syuhud ni. Sebaliknya, syirik. Syirik hak dalam ni. Hak cerita hak kesempurnaan, ketinggian ni. Dia pergi pada hak syariat. Lepas tu dia mensyirikkan macam orang sembah berhala, macam betul pekong. Tu syirik jali seumpama tu. Kalau pergi hospital swasta contohnya, hospital bayar tak mahal. Baiklah kitanya. Syirik macam sembah berhala. Allah. Anak 2 orang jadi doktor. Mak ayah pun tak using apa dah. Dah anak 2 orang doktor. Ada apa-apa anak yang cek. Lepas tu kalau pergi hospital pun anak yang jaga. Tak bimbang dah lah. Syirik dia kata. Ini semua ada dalam rakaman. Selagi Tuan dia tak tarik, benda ni akan tersebar sampai bila-bila. Sebab sekarang ni orang suka mengerak-ngerak, memotong-motong hak pengajaran tu dia ambil ya. Hak putih sedap putih syirik, putih kafir, putih syirik, putih kafir tu. Tak molek Ini yang main ni benda akidah ni. Kalau salah kena tarik balik orang yang bawa seumpama ni. Kena tarik balik. Hak contoh hak biasanya go anak nak duduk pondok. Anak duduk pondok besar kat gi nak makan gapo. Hak ni kafir walaupun pergi Mekah belah-belah kali. Anak nak duduk pondok. Lepas tu mak ayah kata dah mu nak makan gapo kat gi. Mari pula anak beranak lain tu nak makan gapo kat gi. Pondok tak ada CJ mu nak kerja gapo kat gi. Kafir walaupun pergi Mekah belah-belah kali. Oh sedap dibubuh. Jangan. Kafir syirik tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Taala tidak akan ampun sama sekali. Syirik apa? Syirik jahli. Dia masalah pergi pondok ni. Kalau anak pergi pondok puasa bersalah tu, mulut cakap ke, mulut tak cakap ke, sebabnya nak akan gapo tu je. Ke mana? Tok ni sungguh dah belajar Cucu nak duduk pondok gelepar tu. Ustaz cucu saya nak pergi pondok. Ayah dia nak tahu pondok ustaz Ustaz mana ni kata dia. Dia mai tanya saya ngaji pondok kat pelek tu. Susah jadi. Mana ustaz anak saya nak atau anak dia tu cucu padahalnya. Ada pun kena apa dengan dia? Dah tu cucu dia je. Bukan anak dia using dah. Kim dia using tu. Ke ilmu. Dah dia ngaji orang pondok ngajar ke dia. Kita nak ngaji orang pondok baca kitab barulah kita boleh faham molek. Duk ceramah saja tak ambuh. Dia nak ilmu pondok. Cucu nak pergi pondok dia jadi susah hati. Sebab apa? Sebab ilmu? Tidak. Sebabnya nak makan gapo? Tu juga. Sama dia bercakap ataupun tidak, itulah kerananya. Lepas tu nak aku kapi habis orang ni. Itu bab kekuatan dalaman masing-masing. Pegangan tetap rezeki itu daripada Allah.
Dan kita beriman dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tu. Atau ada di rumah tu. Ayat si Budina. Bertakwa. Allah Taala akan bukakan jalan penyelesaian dan Allah Taala akan kurniakan rezeki yang tidak dijangka-jangka, yang tidak dikira-kira. Tak beriman ayat tu. Dah. Sebab apa jadi rasa macam mana ni nanti. Itu dalam mang kita tak kuat tu bab lain. Bukan orang comel. Orang hok cakap gitu nak makan gapo kek gi. Hati pula using nak makan gapo kek gi. Bukan comel, mana orang lemah keyakinan, lemah iman. Tapi bukan kata kafir. Kafir ni syok kepada Quran royak. Tuhan jamin rezeki, syok kepada Al-Quran. Syok rezeki itu daripada Allah. Itu bawa kafir. Orang cakap gitu kita nak hukum dianya. Jadi kafir Allah pergi Mekah belah-belah kali Allah mudahnya. Tapi orang ngajar gitu pun tak ada mata nak pondok. Sebab dia tak nak pondok. Dia tak nak sekolah juga. Cuba tanya dia, kenapa awak tidak hantar nak pondok? Kenapa? Sama je dia pun. Nak kerja gapo juga kayak gini. Tak ada alasan lainnya. Itu kan. Jangan duk mudah-mudah. Maknanya hak percakapan asbab, hak bak hati tu. Kalau gini bahasa sedap, kalau gini bahasa yakin. Tu bak kekuatan hati masing-masing lah. Sama ada kita ni kuat pergantungan kepada Allah ataupun hati kita kuat pergantungan kepada asbab tu. Jadi bab percakapan, asbab, bab ingatan itu berkait dengan kekuatan dalaman masing-masing. Kemudian bab ikhtiar usaha kita ulang setiap kali dah. Bab ikhtiar usaha kita ahli sunnah wal jamaah kena kemah molek antara ahli sunnah, jabariyah dan qadariyah sebab dia dekat-dekat aja. Kita ahli sunnah wal jamaah kita berpegang ada ikhtiar dan usaha. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah kami sembah. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan. Tapi apa yang berlaku tetap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah Rabb bagi sekalian alam. Allah Tuhan yang hakiki. Allah ya Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki. Semua yang berlaku ni Allah yang jadikan. Semua yang berlaku ni Allah yang ciptakan. Itu Rabbil Alamin. Itu akidah kita. Yang berlaku ni semua datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabb. Tuhan yang hakiki. Tuhan yang menjadikan. Semua mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat sanda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Kita pun berpegang. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah Rabbil Alamin. Kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang banyak menyandarkan perbuatan kepada kita. Ayat yang menyuruh kita, yang melarang kita. Banyak ayat Quran kan yang menyuruh akan kita, yang melarang akan kita. Jadi kalau kita tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, Allah suruh tuju kepada siapa? Kalau kita tak ada pilihan dan perbuatan, Allah larang siapa? Kalau kita tak ada pilihan dan perbuatan. Sebab itulah oleh kerana banyak ayat menyuruh akan kita, melarang akan kita, maka kita yang disuruh, kita yang dilarang ni wajib berpegang kita ada pilihan. Sebab tu suruhan tuju ke kita, sebab itulah larangan tuju ke kita. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi apa yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat cerita bab ikhtiar usaha ni banyaklah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi mendapat pahala kebaikan akan barang yang diusahakan oleh seseorang dan menanggung dosalah bagi kejahatan yang diusahakan oleh seseorang. Seorang yang usahakan kebaikan, seorang yang usahakan kejahatan, kita wajiblah berpegang kita ada pilihan dan kita ada usaha.
Tapi pilihan dan perbuatan usaha kita kesemuanya datang daripada perbuatan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pilihan dan perbuatan kita datang daripada qadar dan qada Allah, kalau gitu tak ada apa satulah kitanya. Hakikinya memang kita tidak ada apa-apa peranan. Ini payah nak terima Tak ada benda, tak ada. Tapi kenapa berpegang kita ada pilihan dan perbuatan? Ayat kan sebut kita kan. Bima kanu yaksibun, dengan sebab barang yang diusahakan oleh mereka. Bima kanu yaf'alun. Semuanya sandar kepada perbuatan kita. Sebab itulah kita berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Hakikinya segala-gala datang daripada qadar dan qada Allah. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Bercanggah dengan ayat tadilah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berpegang pilihan dan perbuatan mutlak hak kita. Sebab Allah letak dah tenaga di kita, tenaga di kita lah yang menghasilkan pekerjaan. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Jadi Mu'tazilah Qadariyahnya Tuhan jadi dah kekuatan IQ dan akal, kita memilih sendiri-sendiri. Tuhan letak dah tenaga di kita, kita bekas sendiri-sendiri. Itulah Mu'tazilah Qadariyah. Ada dalam satu buku, tajuknya Qada dan Qadar. Tajuk buku tu Qada dan Qadar, karangan satu doktor. Di dalam tu ada tajuk kecil, Qudrah Allah, Qudrah makhluk. Dia datangkan di dalam tu Qudrah makhluk inilah yang bekas. Allah letak dah tenaga di kita, tenaga kita yang menghasilkan pekerjaan. Itulah Mu'tazilah Qadariyah. Dalam buku cerita Qadar dan Qada, bawa akidah terang-terang Mu'tazilah Qadariyah. Tapi tak ada apa-apa pun. Buku tu pun berjalan macam biasa. Allah letak dah tenaga di kita, tenaga di kita lah yang menghasilkan segala-gala perkara. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, itu Jabariyah. Kita ahli sunnah, kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap terikat di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, terikat pada hakiki. Pada zahirnya kita bebas. Pada zahirnya kita bebas. Kita bebas memilih apa-apa. Kita bebas melakukan apa-apa. Ke tengah kita mikir nak pilih apa-apa tu, jadi perasaan kita dikawal. Kita pun tengok dalam almari, minggu ni nak pakai baju mana ni, minggu lepas pakai hak ni dah. Dia pun duk milih nak pakai baju mana. Mana orang lelaki mikir nak pilih pakai baju mana. Pakai ambil ya, orang mana duduk dekat tu je. Hak duduk dekat tu kau ambil. Atas hak dekat lah. Hak tulis ambil, dah buat tu depan. Jangan buat tu depan, kena tukar-tukar lah. Ambil hak ada je. Kalau main hak baru pun depan, pakai tu pula. Basuh pun depan, pakai tu pula. Dah tu duduk depan. Dia tak ambil pakai hak tulis ni. Hak pakai dah, hak baru basuh, pergi belakang. Lama-lama pun bergerak, siapa lagi yang buluk. Ni kalau hak baru akad jemur tu, lepas tu gosok-gosok pergi depan tu pula. Hak tu lah juganya. Nak ambil mana lagi? Tapi ada orang kau hidup mikir nak ambil mana ni. Apa ni? Nak matching apa? Apa okey? Dengan baju, dengan kain, dengan tudung. Ni duk milih. Pilih. Adakah di dalam hati kita ni dikawal? Tidak. Sebebas-bebasnya kita memilih. Tak ada orang kontrol pun kitanya. Itu pilihan kita. Sebebas-bebas pada zahir. Saat kita duk mikir itu pun itu qadar dan qada Allah. Saat kita pun mengambil keputusan, itu pun qadar dan qada Allah. Terikat hakikinya. Zahir kita bebas. Nah, usaha kita juga. Usaha zahirnya bebas. Kita nak melangkah ke, kita nak apa sekali pun kita nak buat, tidak ada kontrol-kontrol, tak ada kawal-kawal. Bukan macam kena remote jalan. Kaki ni berjalan. Kita tak pergi, tak. Kita melangkah sebebas-bebasnya. Tangan kita bergerak sebebas-bebasnya. Semua yang ada di kita, tubuh kita ni, apa yang kita lakukan, semuanya sebebas-bebasnya pada zahir. Tapi hakiki setiap perkara yang berlaku di kita,
terikat dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa terikat? Sebab yang berlaku di kita ni perbuatan Allah. Kita duk mikir-mikir nak pilih mana ni, Allah yang buat fikiran tu. Saat kita menentukan mana yang kita nak ambil, Allah yang buat. Jadi kalau apa yang berlaku kita ni Allah yang buat, pastilah Allah buat ni sebagaimana muafakat dengan kehendak Allah. Sebab yang berlaku di kita ni perbuatan Allah. Macam mana mungkin perbuatan Allah tidak muafakat dengan kehendak Allah? Kalau perbuatan Allah tidak muafakat dengan kehendak Allah, jadi orang panggil lupa Allah. Lalai Allah. Itu mustahil sama sekali. Makna pada zahir saja. Adakah kita bebas memilih? Kalau tanya, kita bebas memilih pada zahir. Tetapi hakikinya apa yang kita pilih terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adakah ketentuan Allah atau pilihan kita? Pilihan kita pada zahir, tentuan Allah pada hakiki. Kalau tanya pula kitanya, adakah kita ni umpama wayang kulit? Zahir hakikinya memang kita umpama wayang kulit. Kulit tu digerakkan oleh Tok Dalang. Tak ada apa-apa. Hakikinya kita begitu. Tapi ke mana pun kita wajib berpegang. Kita ada pilihan. Kita ada perbuatan. Bebas memilih ataupun ditentukan oleh Allah. Bebas memilih pada zahir. Terikat dengan tentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakiki. Dia gitu ya. Ni kadang-kadang orang tanya gitu tu. Adakah kita ni macam robot tak sebut tak? Robot. Robot dalam kartun tu lah. Robot apa duduk tengok. Adakah kita umpama robot yang diprogramkan hakikinya? Gitulah. Itu hakiki dia. Sebab apa? Sebab yang berlaku tu perbuatan Allah. Allah buat muafakat dengan kehendaknya pada sedia kala. Gitu je lah. Ini rukun iman kita yang kenal. Apa yang berlaku di kita ni sekaliannya hasil ia daripada perbuatan Allah. Ni tajuk rukun iman yang kenal. Kita baca berapa kali dah ni. Tajuk rukun iman yang kenal ni. Sekalian berlaku hasil ia dengan perbuatan Allah. Apa yang berlaku di kita semuanya perbuatan Allah. Lepas tu Tuhan perbuat muafakat dengan kehendaknya pada sedia kala. Tapi oleh kerana ayat banyak menyandarkan perbuatan begitu, ayat Quran banyaklah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan, nescaya Allah mengetahui. Allah akan balas perbuatan kebaikan yang kamu lakukan. Semua Tuhan kata kita belaka tu. Kamu yang lakukan, kamu yang usahakan, kamu yang perbuat. Tuhan daripada kita belaka tu. Sebab tu kita wajib isbatkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Kalau kita tidak berpegang di pilihan dan perbuatan, Tuhan belaka, itu akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah ni terkadang timbul daripada salah pengajian, dia baca kitab hakikah, hak zauk dan kitab hakikah, diubuh di pegangan dia. Lepas tu kita adurun nafi, kita hakikat lah. Kita tasawuf hakikah, adurun nafi, tak silap di tengah kita ni rasanya tidak dibenarkan baca. Di awal kita adurun nafi didatangkan 4 mazhab berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ahli sunnah wal jamaah 1, Qadariyah 1, Jabariyah 1, mazhab Al-Kashfi 1. Al-Kashfi ni hak Tuhan kasyafkan, mukasyafahkan di hati dia. Ini maqam aulia. Lenyap tidak ada ikhtiar usaha di basirah dia. Adapun Jabariyah ni dia duduk maqam i'tiqadi. Dia pun tak pegang di akidah pilihan dan perbuatan. Ini Jabariyah dan kita dulu nafi kata orang ini zindik. Orang yang menafikan syariat. Jangan duduk laku ni. Tuhan belaka. Tuhan tak ada kita, tak ada gapo. Tu Jabariyah. Dok kita masa Al-Kashfi. Alhamdulillah lah kamu wali Tuhan. Gitu je lah. Kalau duduk sampai situ, dia lakonkan, dia duduk makan i'tiqadi dia pegang di akidah dia tidak ada apa-apa. Tuhan belaka Jabariyah. La haula wala quwata illa billah. Hakikinya gitu nah. Itu maqam la haula wala quwata illa billah, maqam aulia. Dan kita maqam apa? Kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maqam kita. Kami yang sembah.
kami yang minta pertolongan. Ini kena tu molek ni. Jangan duk lakon-lakon. Hak maqam ahli kasfi, mazhab ahli kasfi tu kurniaan Tuhan, jangan duk lakon. Kemudian dia ada dua. Satu ikhtiyari, satu ittirari dia panggil. Ikhtiyariyo ni kita yang memilih. Lepas tu berlaku. Ittirariyo ni terjadi. Ittirariyo ni macam terjatuh. Tersepak. Tu ittirari. Ada pilihan kita tak? Jatuh. Pilihan kita naik. Tu pilihan kita. Jatuh, itu bukan pilihan kita. Bang ittirar. Kita berjalan, pilihan kita. Kita sepak, tersepak. Itu bukan pilihan kita. Dia panggil ittirari. Kalau kata debo. Debo ada debo. Dak ni. Ini ittirari dia panggil. Benda ittirari tidak disandar kepada kita. Bila tidak disandar kepada kita, kita tak ada salah apa-apa. Terjatuh, cedera parah pun tak ada salah apa-apa. Bahkan kalau kita sabar boleh pahala. Kalau kita mati syahid kerana mati terkejut. Kita berjalan, kita tersepak, pecah kaki. Tak ada salah apa-apa kita sebab bukan pilihan kita. Tapi kalau kita sengaja naik, kita sengaja terjun, itu pilihan kita. Maka haram kita mencederakan diri. Kita pun mari berasa gerang nak ngamuk, kita pergi sepak barang. Pecah kaki kita. Haram dosa kena mencederakan diri. Sebab itu pilihan kita. Disandar pilihan pada kita. Sebab tu kita ada hukum. Tetapi hakikinya sama ada ittirari ke, ikhtiari ke, kesemuanya terikat dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ittirari ni tak sandar kita. Tu je. Maka tak ada kesalahan kitanya. Situ saja. Sebab tu ittirari 100% daripada Allah, tak sandar kepada kita. Ikhtiari sandar kepada kita. Pegangan ikhtiar usaha kita. Tapi hakikinya sama macam ittirari 100% terikat di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 100%? Sebab sekalian perkara daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini nak cukup masa ni. Cukuplah masa kita. Berapa minggu dah ingat dah. Berapa minggu? Berapa minggu? 14. Berapa minggu? Ke lebih daripada round pertama dulu. Round pertama dulu 16 minggu. Orang pertama kita Faridatul Faid orang pertama dulu. 16 minggu. Hak ni dah ni berapa minggu serung bunyi tu sudah tanya berapa minggu. Serung nak bunyi. Apalah minggu depan insya-Allah kita teras sekali, kita bawa sekali, kita cerita. Saya pernah pergi KL. Saya cerita bab qadar dan qada. Lengkapkan, tapi sekali jalan je. Sekali jalan sejam setengah. Baiklah cerita bab qadar qada. Kata je. Yang kita panjang ni ulang. Saya pernah buat sejam setengah. Mana sebut, tapi ada di antara orang hak ikut tu, orang hak ikut dah rakaman. Mana senanglah. Mana dengar tu dia dengar dah. Berulang-ulang kali. Maknanya sejam setengah baik ya. Payah apa cerita tu main kenang. InsyaAllah minggu depan kita buat sekali. Tak ada ulang-ulang, cerita je. Serik je. Sejam setengah. InsyaAllah selesai. Kita boleh cerita bukan setakat ahli sunnah jemaah. Kita boleh cerita termasuk pegangan-pegangan salah pun. Boleh cerita juga dalam tempoh sejam setengah. Tapi tidak diulang. Sebut sekali jalan je. Sebut sekali jalan je. Kan? Sebab kita round kedua Faridatul Faraid ni. Mana kita sepatutnya kitab Faridatul Faraid ni kalau bab qada qada ke apa bab pegangan pun memang kita kena sampai peringkat kita boleh menghuraikan, boleh ajar kepada lah anak cucu kita ke, saudara mara kita ke, kawan-kawan kita ke, boleh bercerita. Jumpa cerita akidah. Mu'aji akidah orang panggil. Nak pergi mana tu? Nak pergi jumpa mu'aji akidah.
Iyalah, comel nama akidah tak ada apanya. Mu'aji akidah, tak ada cakap lain, cakap akidah je. Tak macam orang tua dulu gitu nah. Orang tua dulu dia berakhir cakap bab sifat 20. Kalau dia tu hak jenis terlantar dah, kita pergi cakap dia bab tauhid, segar dianya. Orang tua dulu. Orang kita lain ni tengah-tengah segar cakap bab tauhid, lembek lalu. Lembek lalu. Lemah semangat payah. Orang learning tak tahulah. Jadi kira-kira kita ni selesailah cerita hak rukun iman yang keenam. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya. Ihsan bahagian yang ketiga daripada 3 bahagian agama, Islam, iman, dan yang ketiganya adalah ihsan. Wallahu a'lam.